Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Humaira binti Amrin. Saya mewakili kumpulan saya ingin membentangkan objektif bagi topik yang dipilih oleh kami. Objektif kami adalah untuk menerangkan definisi dan latar belakang bagi perlembagaan persekutuan, mengkaji setiap pindaan perlembagaan dan elemen-elemen warisan yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan, mengenal pasti kepentingan elemen warisan dalam perlembagaan persekutuan dan juga mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh perlembagaan bagi mengekalkan elemen warisan dalam perlembagaan persekutuan. Elemen warisan merupakan elemen asal yang dijadikan sumber rujukan sejak awal dahulu. Secara amnya, elemen warisan memainkan peranan untuk mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan negara. Terdapat 4 jenis elemen warisan yang dijadikan rujukan buat rakyat Malaysia. Perlembagaan persekutuan pula merupakan undang-undang bertulis yang diguna pakai oleh negara kita. Perlembagaan persekutuan diperkenalkan kepada rakyat Malaysia pada 31 Ogos 1957 setelah melalui beberapa pindaan pada 27 Disember 2007. Perlembagaan persekutuan telah berkuat kuasa sepenuhnya di Malaysia. Justeru, elemen. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amirah Husna binti Ahmad Kamil dan saya akan meneruskan pembentangan kami dengan Perlembagaan Persekutuan. Untuk pengenalan, Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan. Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan kepada dua dokumen dahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Ia merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kepada semua undang-undang. Perlembagaan persekutuan memberikan jaminan terhadap hak asasi dan kebebasan rakyat dan keadilan sosial untuk semua kaum di negara ini. Selain itu, ia menjamin keadilan, kerjasama, kesepakatan dan kepentingan bersama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Seterusnya saya akan teruskan dengan konsep ketertinggian perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah undang-undang tertinggi negara dan menjadi punca kepada semua undang-undang. Oleh itu, untuk memastikan ketertinggian perlembagaan ini kekal, maka beberapa garis panduan telah ditetapkan dan dipatuhi, iaitu perlembagaan menentukan apakah perkara persekutuan yang kerajaan persekutuan boleh lakukan dan perkara negeri yang kerajaan negeri boleh lakukan. Kedua, perlembagaan menentukan apakah perkara bersama yang membolehkan Parlimen atau Dewan Undangan Negeri membuat undang-undang mengenainya. Contohnya, undang-undang yang boleh dibuat oleh Parlimen ialah pertahanan, pelajaran, hal ehwal luar negara dan sebagainya. Jika Parlimen campur tangan dalam pembentukan undang-undang di luar perkara persekutuan, maka undang-undang tersebut adalah tidak sah. Ketiga, kedudukan YDPA sebagai ketua negara, lambang taat setia rakyat, lambang negara, ketua Parlimen, ketua pemerintahan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ia tertakluk kepada halangan-halangan yang dikenakan oleh perlembagaan. Bagi dia adalah raja perlembagaan, iaitu bertindak mengikut nasihat jemaah menteri. Keempat, kuasa kehakiman juga tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh perlembagaan. Kuasa YDPA sebagai ketiga-tiga cabang kerajaan, perundangan, pentadbiran dan kehakiman juga tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh perlembagaan. Yang terakhir, kerajaan tidak boleh membuang negara seseorang warga negara, tidak boleh menahan seorang warga negara dari pulang ke tanah airnya dan tidak boleh memaksa seseorang itu menjadi buruh paksa dan tidak boleh memenjarakan mana-mana individu melainkan menurut undang-undang. Latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi sebagai teras pemerintahan sesebuah negara. Sebelum kedatangan British, negara kita diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Raja memerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang digubal. Pada zaman British, raja terus diterima sebagai pemerintah berdaulat. Apabila merdeka, negara kita mempunyai
perlembagaan yang merupakan unsur penting dalam sesebuah negara. Dalam topik ini, saya akan sentuh mengenai asas pembentukan perlembagaan, Undang-Undang Negeri Melayu dan juga Undang-Undang Inggeris. Asas pembentukan perlembagaan. Perlembagaan persekutuan berasaskan nilai tradisi kesultanan Melayu dan kemudiannya beberapa prinsip Undang-Undang Inggeris disesuaikan dengan nilai tempatan. Seterusnya ialah Undang-Undang Negeri Melayu. Yang pertama, Raja sebagai pemerintah. Yang kedua, rakyat memberikan ketaatsediaan. Yang ketiga, undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh Raja. Yang keempat, undang-undang yang wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka mempengaruhi kandungan undang-undang bertulis di negeri Melayu yang lain. Antara undang-undang bertulis di negeri-negeri Melayu termasuklah Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang 99 Perak. Sebelum kedatangan kuasa barat, negara kita sudah mempunyai undang-undang dan adat Melayu yang digunakan sebagai asas perlembagaan. Undang-undang ini menjadi panduan serta kawalan kepada raja dan pembesar dalam proses pemerintahan negara. Undang-undang di negeri-negeri Melayu mengalami perubahan demi perubahan selaras dengan perkembangan masyarakat sehingga kemunculan dan pengenalan undang-undang dari barat sekitar awal abad ke-19. Bagi Undang-Undang Inggeris pula, yang pertama, British memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri Selat (NNS) yang dikenali sebagai Charter of Justice. Yang kedua, diambil daripada undang-undang yang digubal di England. Yang ketiga, piagam terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan NNS sahaja diguna pakai. Contohnya, Charter of Justice 1807. Yang keempat, di Sarawak pula terdapat The Sarawak Application of Laws Ordinance 1949 yang menggunakan The Common Law of England. Yang terakhir, di Sabah terdapat undang-undang yang sama disebut Sabah Application of Laws Ordinance 1951. Pada zaman pentadbiran British di NNS, iaitu Melaka, Pulau Pinang dan Singapura, memperkenalkan undang-undang yang diambil dari England, iaitu Charter of Justice. Matlamatnya adalah untuk melindungi penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfahana Atira binti Hashim dan saya akan membentangkan tajuk saya iaitu Pindaan Perlembagaan. Pindaan perlembagaan yang bermaksud menambah atau memansuhkan perkara-perkara tertentu dalam perlembagaan. Pindaan perlembagaan terbahagi kepada dua iaitu pindaan perlembagaan persekutuan dan pindaan perlembagaan negeri. Cara perlembagaan dipinda adalah seperti berikut. Yang pertama, boleh dipinda dengan suara majoriti 2/3 dalam tiap-tiap majlis parlimen iaitu perkara 159 dalam kurungan 4. Yang kedua, setengah perkara yang mempunyai kepentingan bagi Sabah dan Sarawak boleh dipinda dengan suara majoriti 2/3 dalam tiap-tiap majlis parlimen dan dengan persetujuan yang dipertua mana-mana negeri Sabah dan Sarawak iaitu perkara 161 dalam kurungan E. Yang ketiga, mendapat suara majoriti 2/3 dari tiap-tiap majlis parlimen dan mendapat keizinan daripada majlis raja-raja. Dan yang terakhir, memerlukan majoriti mudah ahli hadir dalam tiap-tiap majlis parlimen. Antara perkara-perkara sensitif yang tidak boleh dipersoalkan secara terbuka meliputi 4 iaitu sistem pemerintahan beraja, agama Islam, kedudukan bahasa Melayu dan hak istimewa orang Melayu Bumi Putera, Sabah dan Sarawak. Tajuk seterusnya adalah Pindaan Perlembagaan Negeri. Perlembagaan negeri boleh dipinda oleh Dewan Undangan Negeri melalui undi sekurang-kurangnya 2/3 daripada bilangan-bilangan ahli Dewan Undangan Negeri dan mendapat persetujuan Sultan atau yang dipertua negeri. Antara perkara-perkara yang tidak boleh dipinda oleh Dewan Undangan Negeri adalah seperti berikut. Warisan tahta, kedudukan para pembesar yang memerintah, para pembesar adat Melayu, pindaan pelantikan, pemecatan dan penurunan tahta Sultan dan warisnya, pindaan tentang pelantikan pembesar yang memerintah dan ahli-ahli majlis penasihat tentang agama atau adat, pangkat gelaran kehormat atau peluncutan pangkat, bintang kebesaran dan sebagainya. Yang seterusnya adalah pindaan perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan boleh digubal, dipindah dan dimansuhkan. Pindaan perlembagaan persekutuan boleh dibuat melalui 4 cara. Kaedah pertama, undi majoriti 2/3 suara dalam majlis parlimen dengan perkenan atau keizinan majlis raja-raja.
Contoh perkara yang dipinda, tugas dan kuasa Majlis Raja-Raja Melayu, Kewarganegaraan, keutamaan YDPA, Raja Pemaisuri Agong, Raja-Raja dan Yang di-Pertua Negeri, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak, hak yang sah bagi kaum-kaum lain, perubahan sepadan negeri, Akta Hasutan dan Kebebasan Bercakap dan Majlis Raja-Raja. Kaedah 2. Undi majoriti 2/3 dalam Majlis Parlimen dengan persetujuan Yang di-Pertua Negeri Sabah dan Sarawak. Contoh perkara yang dipinda, keanggotaan dan bidang kuasa Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak, hak kerajaan negeri menahan kemasukan orang bukan dari Sarawak dan Sabah, iaitu Akta Immigration 1961. Kaedah ketiga, undi majoriti 2/3 ahli Majlis Parlimen. Contoh perkara yang dipinda adalah perkara-perkara yang tidak disebut dalam ketiga-tiga kaedah lain. Dan kaedah yang terakhir, undi majoriti mudah ahli hadir Majlis Parlimen. Contoh perkara yang dipinda adalah pindaan ke atas jadual 2, 6 dan 7 bahagian 3 tentang kewarganegaraan, bentuk sumpah ikrar, pemilihan dan persaraan ahli Dewan Negara dan persepadan pilihan raya. Pindaan ke atas perkara 74 dan 76. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hazira binti Syari dan saya akan membentangkan tajuk saya iaitu elemen warisan yang terdiri daripada pertama, institusi beraja, Raja-Raja Negeri, YDPA, Majlis Raja-Raja. Seterusnya, agama Islam sebagai agama rasmi. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan yang terakhir, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Elemen warisan yang pertama iaitu institusi beraja, Raja-Raja Negeri, YDPA, Majlis Raja-Raja, merujuk kepada perkara 40 yang menjelaskan bahawa YDP Agong perlu menurut nasihat melainkan perkara yang terletak dalam budi bicara baginda. Dalam perkara 41, YDPA Agong perlu bersumpah memberikan taat setia dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua, baginda berikrar untuk menjaga agama Islam setiap masa dan berdiri di atas pemerintahan yang adil dan aman. Yang ketiga, jemaah menteri, ahli parlimen, hakim dan ahli suruhanjaya juga perlu berikrar sebelum menjalankan tugas masing-masing. Seterusnya, di peringkat persekutuan, Yang di-Pertuan Agong mestilah dilantik dalam kalangan sultan yang dipilih daripada 9 buah negeri Melayu. Sekiranya tidak mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja, maka sebarang undang-undang yang berkaitan dengan keistimewaan, kemuliaan dan kedudukan atau kebesaran Raja-Raja tidak boleh diluluskan seperti yang terdapat dalam perkara 38.4. Seterusnya, elemen warisan yang kedua iaitu agama Islam sebagai agama rasmi. Merujuk kepada perkara 31 yang merupakan aspek berkaitan dengan agama Islam sebagai agama persekutuan. Ia juga berdasarkan penelitian terhadap penduduk tanah Melayu yang mempunyai pelbagai etnik dan disebabkan kemasukan imigran semasa penjajahan British dan agama lain seperti Kristian, Hindu, Buddha yang wujud dalam komuniti tanah Melayu. Seperti perkara 31 yang membolehkan pengalaman agama lain secara aman seperti menguruskan institusi agama masing-masing dan mentadbirnya mengikut pentadbiran yang selaras dengan undang-undang di Malaysia. Elemen warisan yang seterusnya iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang telah diperincikan dalam perkara 152 iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan perlu digunakan untuk maksud-maksud rasmi. Bagaimanapun, bahasa lain juga dilindungi dan dibenarkan untuk digunakan pakai semasa mengajar atau belajar bahasa. Bahasa kebangsaan juga menjadi medium pertuturan umum bagi rakyat Malaysia dan bahasa rasmi negara iaitu bahasa Melayu menjadi simbol perpaduan rakyat di Malaysia. Elemen yang terakhir iaitu kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak merujuk kepada perkara 153 yang menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi hak istimewa kaum Melayu, Bumi Putera dan kepentingan sah hak kaum lain. Kedudukan orang Melayu perlu diseimbangkan dengan hak etnik lain seperti yang pertama, isu kewarganegaraan, yang kedua, hak untuk mengamalkan agama masing-masing,
Yang ketiga, penggunaan bahasa ibunda. Dan yang terakhir iaitu mendapat layanan yang adil sebab bagi setiap kaum. Perkara 89 dan 90 berkaitan dengan tanah resort orang Melayu yang dilindungi daripada diselenggara oleh orang bukan Melayu. Elemen warisan adalah aspek-aspek yang menunjukkan ciri-ciri unik dan khas suatu bangsa atau negara. Ianya penting dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia kerana ia mencerminkan identiti dan sejarah negara. Elemen-elemen ini juga telah dipersetujui oleh semua kaum sebelum kemerdekaan sebagai sebahagian daripada kontrak sosial yang menjadi asas pembentukan negara. Antaranya ialah, yang pertama, agama Islam sebagai agama persekutuan rasmi negara. Agama Islam mempunyai peranan penting dalam membentuk identiti dan sejarah negara kita. Agama Islam telah memberi pengaruh kepada sistem pemerintahan, undang-undang, pendidikan, seni bina, sistem perbankan dan kehidupan sosial masyarakat Malaysia. Agama Islam juga menjadi asas bagi undang-undang syariah yang terpakai kepada umat Islam di Malaysia. Undang-undang syariah adalah undang-undang yang berasaskan ajaran Islam yang mengatur hal-hal berkaitan ibadah, keluarga, jenayah, muamalat dan lain-lain. Sistem perbankan Islam pula adalah sistem kewangan yang beroperasi mengikut prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan sebagainya. Ia menunjukkan bahawa Islam adalah sumber hukum dan kewangan yang sesuai untuk diamalkan oleh umat Islam di Malaysia. Kedua, menjaga hak istimewa Melayu dan Bumiputera. Hak istimewa Melayu dan Bumiputera adalah hak-hak khas yang diberikan kepada orang Melayu dan kaum asli di Malaysia yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Hak istimewa ini bertujuan untuk melindungi kedudukan dan kepentingan orang Melayu dan Bumiputera yang merupakan penduduk asal tanah air kita. Kepentingan elemen warisan ini adalah untuk memastikan bahawa golongan Bumiputera dan Melayu Islam tidak terpinggir atau terancam dalam hal ehwal tanah. Oleh itu, Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan bahawa peruntukan untuk yang menjamin hak istimewa golong Bumiputera dan Melayu Islam adalah dengan hak milik tanah lot Bumiputera dan tanah rizab Melayu. Ketiga, kedaulatan Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu adalah institusi beraja yang merupakan simbol ketuanan Melayu dan kepimpinan negara. Raja-Raja Melayu mempunyai kuasa istimewa dalam hal ehwal agama Islam, adat istiadat Melayu, tanah rizab Melayu dan lain-lain perkara yang berkaitan dengan kepentingan orang Melayu. Kedaulatan Raja-Raja Melayu memainkan peranan penting dalam mengekalkan kestabilan politik dan ekonomi negara Malaysia. Ia mencerminkan kesinambungan agama, budaya, adat resam dan cara hidup masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Yang keempat, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi dan bahasa pengantar utama di Malaysia yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Bahasa Melayu adalah bahasa ibunda bagi orang Melayu dan bahasa kedua bagi kebanyakan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Bahasa Melayu adalah bahasa warisan yang mengandungi unsur-unsur budaya, falsafah, nilai-nilai dan sejarah bangsa Melayu. Bahasa Melayu juga adalah bahasa perpaduan yang membolehkan rakyat Malaysia berkomunikasi dan bersatu padu. Itu antara elemen warisan yang penting dalam kepentingan dalam mencerminkan identiti dan sejarah negara kita. Elemen warisan ini harus kita hargai dan hormati untuk diwarisi kepada generasi akan datang agar kita tidak melupakan asal-usul kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan budaya. Sekian, terima kasih. Kita masuk kepada cabaran bagi mengekalkan elemen warisan dalam Perlembagaan Persekutuan. Antara cabarannya ialah perbezaan pendapat. Bak kata pepatah, maklumat di hujung jari. Rakyat pada zaman ini lebih mempercayai apa yang tertulis di media massa dan media sosial. Rasa hormat rakyat ke atas elemen warisan juga makin memudar. Beberapa pihak mula bimbang akan berita-berita yang terpamer di kaca televisyen. Hal ini demikian kerana berita-berita tersebut seringkali mempamerkan tentang provokasi berkenaan isu elemen warisan di dalam Perlembagaan Persekutuan semakin berleluasa. Seterusnya, perselisihan faham antara kaum.
menjadi negara yang berbilang kaum ada cabarannya. Kita mula mencapai kata sepakat antara kaum pada 16 September 1963. Namun begitu, masih ada rakyat Malaysia yang bersikap negatif dan sentiasa berjejis dengan berlainan kaum dengannya. Kita juga dapat melihat juga beberapa waktu jangka di mana setiap kaum mencuba untuk menjatuhkan kaum yang lain, kaum yang berlainan dengannya. Hal ini sangat meresahkan rakyat. Lebih-lebih lagi, hal ini akan menjejaskan masa depan anak-anak kita. Takkan pisang berbuah dua kali. Tetapi kita tidak boleh leka supaya sejarah tidak akan berulang kembali. Cabaran yang terakhir, pemerintahan baru. Seperti yang anda ketahui, Malaysia mengamalkan amalan demokrasi. Setiap rakyat Malaysia akan diwajibkan untuk mengundi bagi memilih pemimpin yang baru setiap 4 tahun sekali. Bakal-bakal pemimpin ini akan menyampaikan manifesto-manifesto mereka dengan penuh yakin untuk menarik ramai rakyat mengundi mereka. Jika rakyat-rakyat gagal membuat keputusan yang bijak, negara kita akan dipimpin oleh pemimpin yang tidak bertanggungjawab. Segala manifesto yang diutarakan juga akan tidak terlaksana. Oleh itu, maka dengan itu, kedudukan dan prestasi Malaysia juga akan turut terjejas. Kesimpulannya, elemen warisan memainkan peranan yang besar dalam perlembagaan persekutuan. Tanpa elemen warisan, hak asasi rakyat juga akan turut terjejas. Kestabilan dan kesejahteraan Malaysia juga akan turut goyah. Kita juga akan terus dijajah oleh negara lain yang mempunyai kuasa yang lebih besar berbanding dengan kita. Segala pindaan yang dilakukan ke atas perlembagaan negeri dan perlembagaan persekutuan adalah untuk mencapai yang terbaik buat negara kita. Maka, kita sebagai rakyat Malaysia mestilah mengambil tahu tentang kepentingan tersirat elemen warisan di dalam perlembagaan persekutuan. Kita juga hendaklah memelihara elemen-elemen warisan ini agar elemen-elemen ini tidak digubah atau dimasukkan dari perlembagaan persekutuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Tanpa elemen-elemen warisan juga, negara kita akan menjadi huru-hara. Lebih-lebih lagi, negara kita mempunyai pelbagai jenis kaum. Meskipun terdapat beberapa cabaran dalam mempertahankan elemen warisan dalam perlembagaan persekutuan, namun jika rakyat Malaysia bersatu teguh dalam memelihara kepentingan, kita pasti akan berjaya dalam memelihara. Seiring dengan bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian daripada saya. Terima kasih.